Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berbahagia hormati tuan-tuan kita, Ustaz Muhammad Alizal bin Alias, sahabat-sahabat seperjuangan Al-Hajjah Masa Surau, Syukri, Terima kasih Syukri Sahab, Syukri Sahab, seluruhnya muslim-muslimat dan rahmat Allah SWT. Syukur Alhamdulillah tempat kita meneruskan lagi program ataupun kuliah Maghrib bulanan kita bersama dengan bahagia Ustaz Alizal Alias. Jadi insyaAllah seperti yang kita sudah maklum, dengan suasana sekarang COVID-19 dengan isu semasa dan pihak dan sebagainya, jadi pada malam ini insyaAllah kita bersama dengan Ustaz Alizal bagi membahaskan apa satu tajuk yang khas, ya, yang sangat kita tak jangkakan, iaitu tajuk daripada Ustaz itu cacat, cacat di sebelah insyaAllah yang akan dibahaskan oleh Ustaz Alizal. Jadi kapal wasa ada juga Ustaz Alizal Alias untuk meneruskan ceramah kita malam ini. Assalamualaikum Ustaz, silakan takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah. Tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad alladhi qudwatan lil muslimin wa quwwatan lil mujahidin wa rahmatan lil alamin. النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مقلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأتقياء.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المجتهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الذاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الفاضلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الفاصحين. وأما بعد فالمكرم المحترم yang berbahagia lagi dimulakan oleh Allah, para tuan guru, para alim ulama, para syuyuh yang berusaha tuan pengurusi Rawdatul Jannah atau Surah Tsunami, rakan-rakan pimpinan jawatan kuasa yang diraikan para pimpinan masyarakat setempat, yang dirindukan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Marilah sama-sama sebelum kita memulakan bicara taman-taman syurga pada malam ini, di saatnya mana gerimis mengundang, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar ini menjadi rahmatnya panjang buat kita. Pertemuan pada malam ini diberkati oleh Allah, menjadilah diri kita golongan yang menang dan bukan tergolong sebagai golongan yang kecundang. Maka perbaiki dan murnikanlah hati kita dengan bermatlamatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mana kita meletakkan niatnya benar, maka pastinya di sana Allah Ta'ala akan membuka pintu-pintu keberkatan, yang mana mudah-mudahan ianya mengurniakan manfaat buat kita. Dan juga marilah kita menghadiahkan pahala dari bacaan suratul Fatihah pada malam ini, buat menambahkan lagi keagungan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga ke atas generasi tabi'in, tabi' wa tabi'in, ke atas alim ulama kita, ibu ayah kita, kaum kerabat kita. Maka marilah kita menghadiahkan pahala dari bacaan suratul Fatihah buat diri mereka semua, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa'tasmu bihablillahi wa kafar. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimakumullah, baiknya berada di dalam surau atau yang mengikuti kuliah ini secara banyak, maka pada malam ini marilah kita bersyukur kepada Allah. Dan saya memilih suatu tajuk buat dibicarakan pada malam ini, ialah tajuk yang berbunyi cacat tapi hebat. Dan tajuk ini tuan-tuan perempuan, saya pilih pada malam ini bagi memperlihatkan kepada masyarakat bahawa cacat itu mempunyai hikmahnya sangat besar. Barang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan 2 harinya sudah saya telah melihat suatu video yang dikeluarkan oleh akhbar harian Metro
seorang ustazah, subhanallahnya mana matanya buta, tetapi tuan-tuan mampu memberikan ilmu Al-Quran dan mengajar di alamannya, tuan-tuan. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita betapa kecacatan itu bukan suatu halangan, bukan suatu dinding ataupun tembok yang mana kita tidak boleh maju lebih jauh, apatah lagi di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan pula tajuk tu keluar bila mana saya telah pilih untuk membicarakan tajuk yang berbunyi cacat tapi hebat. Pertamanya, tuan-tuan puan-puan, kita nak tengok, kalau di zaman kita sekarang, maka golongan yang cacat itu dinamakan sebagai orang kurang upaya. Maka apa makna orang kurang upaya? Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam National Assistance Act tahun 1948 di Britain, yang mana orang kurang upaya ini didefinisikan sebagai manusia yang tidak berupaya, seperti mana orang yang buta, seperti mana orang yang pekak ataupun bisu, atau mana-mana orang yang secara kekal ataupun juga secara sementara menjadi tidak upaya disebabkan kerana kesakitan atau kecederaan ataupun kerana ketidakupayaan yang berlaku kerana kecacatan yang ada sejak seseorang itu lahir, ataupun mana-mana ketidakupayaan yang telah dinyatakan. Maka ini definisi bila mana kita membicarakan soal OKU. Maka bagaimanakah neraca dan pandangan Islam terhadap golongan OKU? Kalau kita mengambil firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nur ayat 61, telah difirmankan oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa 'alal a'ma kharajun wala 'alal a'raji kharajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti akhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'a aw ashtata fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum taqilun. Sadaqallahul azim. Yang inilah maksud kepada firman Allah Azza wa Jalla, tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang yang cacat, tidak pula bagi orang yang sakit, tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama dengan mereka di rumah kamu sendiri, atau di rumah bapa-bapa kamu, atau di rumah ibu-ibu kamu, atau di rumah saudara-saudara kamu yang laki-laki, atau di rumah saudara-saudara kamu yang perempuan, atau di rumah saudara bapa kamu yang laki-laki, ataupun di rumah saudara bapa kamu yang perempuan, atau di rumah saudara ibu kamu yang laki-laki, atau di rumah saudara ibu kamu yang perempuan, di rumahnya kalian miliki kuncinya,
ataupun juga di rumah kawan-kawan kamu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka ataupun secara sendirian, maka apabila kamu memasuki rumah-rumah berkenaan, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya dan juga kepada diri kamu sendiri sebenar-benar salamnya dari sisi Allah, yang ilahnya diberikan berkatnya baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu semua supaya kamu memahaminya. Muslimin muslimat rahimakumullah, bila mana kita membicarakan ayat ini, makanya tuan-tuan, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah jihad, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala secara nyata, kata ulama, menyebutkan di sini bahawasanya tiada dosa ke atas golongan yang orang kurang upaya tatkala mana mereka meninggalkan kefarduan jihad disebabkan keadaan mereka yang lemah dan juga keadaan mereka yang tidak mampu. Ini merupakan satu bentuk dalil yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, menunjukkan bahawasanya Islam mengangkat martabat golongan orang kurang upaya. Tuan-tuan, kalau kita tengok di zaman Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa baginda sallallahu alaihi wasallam telah membangunkan, telah mencorakkan, telah membimbing para sahabat yang terdiri daripada insan yang unik ini. Antaranya tuan-tuan, kita tengok bagaimana Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tuan-tuan, beliau merupakan seorang sahabat yang cacat pada penglihatan, tetapi bagaimana Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan sahabat ini bersama-sama dengan Sayyidina Mus'ab ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu bagi berdakwah ke bumi Madinah di awal hijrah ke Madinah. Dan juga disebut bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlantik Sayyidina Bilal sebagai muazzin di masjid Nabi, yang mana tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Disebut betapa Abdullah ibnu Ummi Maktum dilantik bersama-sama dengan Sayyidina Bilal bagi melaungkan azan. Walaupun tuan-tuan beliau seorang sahabat yang disebut cacat akan penglihatannya, bahkan disebut bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan beliau sebagai gubernur untuk menjaga bumi Madinah sebanyak 2 kali tatkala mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan meninggalkan bumi Madinah. Tuan-tuan, ini menunjukkan bahawasanya walaupun Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum adalah merupakan seorang yang cacat penglihatan, namun itu tidak mengurangkan akan kewibawaannya bagi memimpin. Maka itu sama sekali tidak mengurangkan kewibawaannya bagi berkhidmat kepada Islam, bagi melakukan kerja-kerja dakwah, sehingga bagaimana Nabi menghargai bakat yang dimiliki oleh Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan Nabi melantik beliau menjadi seorang muazzin selain daripada Sayyidina Bilal. Tuan-tuan, ini sejarah di dalam Islam. Dan begitu juga kita melihat tuan-tuan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam disebut pernah berhadapan dengan seorang yang buta. Orang ni buta tuan-tuan, tetapi walaupun dia ni buta, dia telah menghina akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marahlah para sahabat. Para sahabat nak mengambil tindakan, sebab orang yang buta ini tuan-tuan telah menghina akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana perbuatan sahabat nak mengambil tindakan kepada orang yang buta ini telah dihalangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi buat, walaupun dihina akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kerana dia ni seorang yang buta tuan-tuan. Dan kisah ini telah disebut
oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian disebut bagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menunaikan permintaan seorang yang buta supaya dikembalikan semula penglihatannya oleh Allah. Dan Nabi SAW berdoa. Hadis ini merupakan sebuah hadis yang sahih dan telah dinyatakan oleh Syekh Nasruddin Albani. Hadis ini statusnya sahih. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Jadi cuba kita tengok, walaupun orang buta diminta supaya Nabi doa, Nabi SAW tidak menghampakan akan permintaannya. Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya penglihatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ada lagi seorang sahabat yang sangat hebat, yang mana Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, tuan-tuan, bila mana pada satu hari kain dia terselok menampakkan betisnya yang cacat, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang lain ada yang ketawa, ada yang gelak kepada sahabat yang cacat ni. Lalu apa sabda Nabi SAW? Faqala wallazi nafsi biyadihi lahuma athqal fil mizan min Uhud. Kata Nabi SAW, demi wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawasanya kakinya itu lebih berat ditimbang pada mizan nanti dibandingkan dengan bukit Uhud. Ni sabda Nabi SAW. Sahabat ni tuan-tuan bukan calon-calon sahabat, namanya berada pada ranking yang kedua setelah Sayyidina Abi Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi SAW, yang ialah namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan disebut tubuh dia ni memang rendah, dan bila dia berdiri tuan-tuan, ketinggian diri dia itu menyamai sahabatnya sedang duduk. Jadi cuba tuan-tuan bayang kecacatan yang dialami oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dan disebut bagaimana para sahabat bila mana gelak, sebab kerana kaki dia ni cacat, kulit dia gelap. Itu jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Nak nilai dia punya kaki tuan-tuan, kaki dia lagi berat, nak menunjukkan betapa besarnya fadilat, besarnya kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kadang-kadang kita tengok orang cacat ni tuan-tuan, kita suka gelak, kita pandang hujung-hujung mata, tapi tuan-tuan, ada kala apa yang mereka buat kita tak boleh lawan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya masih ingat dulu di Bukit Bertajam, Pulau Pinang, ada satu budak India ni tuan-tuan, dia duduk di sekolah pendidikan khas, asal agama Hindu. Akhirnya tuan-tuan, dia telah masuk Islam, melafazkan syahadah. Itu sudah hebat. Tapi tuan-tuan, adanya paling hebat, tuan-tuan, dalam tempoh dia buta, dia masuk Islam, subhanallah, dia telah hafaz Quran 30 juzuk. 30 juzuk tuan-tuan, budak Hindu, mak ayah dia tak tahu. Tuan-tuan, sampai tahap cikgu dia datang jumpa dengan saya. Cikgu dia tanya, ustaz, dekat mana ada tempat untuk menyambung kelas alim, menyambung bidang pengajian Islam dengan menggunakan tulisan Braille? Tuan-tuan, kita cari di banyak IPTA di dalam negara kita, tidak ada tuan-tuan. Pada waktu itu tidak ada. Yang akhirnya tuan-tuan bayang, budak India ni yang baru masuk Islam, yang hafaz Quran 30 juzuk, tuan-tuan, sanggup pergi jauh. Pergi ke mana? Pergi ke Afrika Selatan.
Kerana di sana tuan-tuan adanya tempat boleh belajar agama Islam pada peringkat yang lebih tinggi dengan menggunakan tulisan Braille. Subhanallah. Tuan-tuan, malulah kita. Kita ni huk celik, huk Allah bagi mata, huk Allah bagi kesihatan, huk sempurna anggota tubuh. Tiba-tiba tuan-tuan kita lalai dan leka. Kita tak nak mendamping diri dengan Al-Quran. Surah Tsunami ni sekarang ada buat program kelas kelas Iqra, kelas belajar Quran. Jadi tuan-tuan, biarlah kita nak kata kita rasa malu ke apa mari mengajar. Tuan-tuan, tak apa. Yang penting jangan kita malu di akhirat, tuan-tuan. Jangan sampai di dunia pun buta Quran, akhirat buta Quran. Takut akhirnya tuan-tuan kita dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah tuan-tuan kita mengambil kesempatan pada kesedaran yang Allah kurnia kepada kita. Kita kena syukur. Setidak-tidaknya sebelum kita mati Allah memberikan kesedaran itu, dan kita berusaha memperbaiki pada sisa umur yang masih berbaki untuk kita mengenali akan Al-Quran. Teruskan tuan-tuan, teruskan mujahadah sampai tahap nanti saya nak di surah Tsunami ini buat pula kelas belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Sebab apa? Kita dah ziarah Pak Sumit. Saya dah bawa tuan-tuan semua ziarah Pak Sumit. Pak Sumit pesan bahawasanya mukjizat Al-Quran itu hanya saja boleh diperolehi oleh mereka yang memahami akan bahasa Arab. Sebab tu bahasa Arab ni tuan-tuan kena belajar, kena mengaji. Mudah-mudahan bila mana kita membaca akan Al-Quran, bertambah rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada Al-Quran tatkala mana kita memahami akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, itu saya cerita tadi kisah satu orang budak India yang buta tetapi hafaz Al-Quran. Sekarang tuan-tuan kita nak tengok tokoh-tokoh ulama hadis yang banyak jasa dan sumbangannya kepada kita, yang mana mereka ini Allah uji dengan adanya, Allah uji dengan mata yang tidak nampak, adanya Allah uji dengan telinga tak dengar, adanya Allah uji dengan pelbagai ujian kecacatannya lain. Namun tuan-tuan, mereka mampu memberikan sumbangan yang bermakna dalam bidang ilmu hadis. Subhanallah. Tuan-tuan, malam ni kita nak tengok insya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah antara tokoh hadis yang mempunyai masalah pendengaran, telinga tak dengar, tuan-tuan. Antaranya disebut seorang yang bernama Abban bin Osman ibn Affan, seorang yang sangat alim, yang sangat mahir dalam bidang ilmu hadis di bumi Madinah, dan disebut beliaulah merupakan penulis kitab sirah yang terawal. Dia yang mula-mula tulis kitab sirah, telah dilantik menjadi gubernur di Madinah selama 7 tahun walaupun telinga tak dengar, tuan-tuan. Dan disebut pada akhir hayatnya diuji lagi oleh Allah, tuan-tuan. Dia ditimpa dengan penyakit, kalau hari ini kita panggil stroke, tuan-tuan. Dia lumpuh separuh badan. Tapi seorang ulama hadis yang cacat pendengaran, namun mampu memberikan sumbangan yang begitu besar dalam bidang ilmu hadis. Antaranya lagi siapa, tuan-tuan? Ulama yang cacat akan pendengaran. Antaranya nama ni tuan-tuan biasa dengar, yang ialah Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Imam Muhammad Ibn Sirin ni saya yakin tuan-tuan memang pada dengar nama dia. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, beliau merupakan seorang ulama tersohor di zaman generasi tabi'in. Dia hidup di zaman tabi'in, dan disebut kealiman beliau meliputi pelbagai bidang agama, khususnya bidang hadis. Dia sangat alim, tuan-tuan. Disebut bagaimana beliaulah merupakan tokoh yang pertama
yang menitik beratkan satu bidang yang dinamakan sebagai naqdul hadis, yang ialah kritikan hadis, yang mana beliau telah berpandangan bahawa tidak boleh seseorang perawi melakukan pengolahan kepada teks hadis dengan menggunakan istilah-istilahnya lain. Jadi tuan-tuan, ini kealiman Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, walaupun diuji dengan kecacatan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi tuan-tuan, kalau kita tengok seorang imam qiraat, kalau tuan-tuan buka sebuah kitab yang berjudul Takribul Ma'ani, anak tuan-tuan kalau yang berada yang mengaji dia mak tafiz, tuan-tuan, ni salah satu kitab yang akan dibuka, kitab Takribul Ma'ani. Tuan-tuan, imam yang bernama Imam Qalun ataupun namanya Isa bin Mina Al-Madani, seorang ulama Islam yang sangat terkenal di dalam bidang qiraat, dan disebut beliau telah banyak meriwayatkan hadis daripada para ulama di zaman tabi'in, dan menjadi suatu keajaiban. Walaupun beliau merupakan seorang yang pekak, tetapi tuan-tuan, subhanallah, beliau mampu mendengar akan Al-Quran. Dia ni pekak, tapi Quran boleh dengar, tuan-tuan. Ni kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu benda yang kata Arab ghairu maqul, tak masuk pada akal, tapi Allah bagi kehebatan kepadanya, walaupun pekak tapi boleh mendengar akan Al-Quran. Inilah kehebatan Imam Qalun. Mukminin mukminat rahimakumullah ta'ala, kita tengok lagi tuan-tuan, antara ulama hadisnya telah diuji oleh Allah dengan, kalau tadi kita sebut ujian kecacatan pendengaran, ini kita nak tengok pula ujian yang diberikan oleh Allah pada kecacatan penglihatan. Tuan-tuan, antaranya siapa? Antaranya disebut Sayyidina Abdullah Ibnu Umar Al-Khattab, anak kepada Amirul Mukminin. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala Sulam, dan beliau ni duduk di tempatnya kedua. Maaf, tadi saya tertukar dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saya perbetul kembali. Tuan-tuan, yang duduk ranking yang kedua setelah Sayyidina Abi Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi bukanlah kata Ibnu Mas'ud tu tak hebat. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan seorang ulama sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, yang bila mana Nabi SAW nak mendengar akan bacaan Al-Quran, salah seorang sahabat yang Nabi suruh dia baca Al-Quran walaupun dia cacat, namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar ini tuan-tuan, beliau merupakan anak Amirul Mukminin. Yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau nombor satunya Sayyidina Abi Hurairah, tuan-tuan, disebut bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar ini yang ialah buta pada akhir hayatnya, tuan-tuan. Dia hujung hayatnya buta. Setengah ulama sebut sebab apa buta. Banyak ulama hadis ni tuan-tuan, pada akhir hayat mereka diuji dengan kecacatan penglihatan oleh Allah. Sebab mereka ni tuan-tuan banyak menangis. Banyak menangis sebab takut pada dosa. Banyak menangis kerana banyak bermuhasabah diri, mengkoreksi diri. Maka mereka sangat bergementaran, takut mereka itu bimbang pada soal ajal maut mereka, sehingga kan akhirnya mereka buta, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini ciri orang yang bertambah ilmu dan bertambah takutnya kepada Allah. Jadi teman-teman, di surah tsunami ni kena muhasabah. Adakah kita yang makin ditambah ilmu oleh Allah, bertambah takut dan gerun kita kepada Allah? Kerana sifat ilmu itu membawa diri kita mengenali akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu bertambah, takut tidak bertambah, gerun tidak bertambah, ibadat tidak bertambah, maknanya apa?
Maknanya telah berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu tandanya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita kena takut. Sebab tu tuan-tuan, kita nak menjadi suatu golongan yang hampir pada Allah, yang beramal dengan ilmu yang telah kita dapat. Kita duduk di surau ni tuan-tuan ni dah penghujung tahun 2020. Tak berapa hari lagi kita akan masuk tahun 2021. Tuan-tuan jangan ghalib sangat sil Lazada 12 bulan 12. Tuan-tuan sepatut bila duduk hujung tahun ni tuan-tuan, kita kena koreksi diri. Amalan kita macam mana? Sepanjang tahun ini 365 hari yang telah dikurniakan oleh Allah. Dari 365 hari itu, berapa hari yang telah kita tinggal akan solat tahajud? Berapa harinya kita buat solat duha? Daripada bilangan 365 hari, rehat punya lama bermula 18 Mac. Bermula hari pertama PKP, tuan-tuan kena tanya Al-Quran berapa kali khatam? Tak gaduh turun ke laut, tak gaduh bawa kereta Grab, tarik Pak Arab ke apa, tak gaduh. Tuan-tuan, kita duduk di rumah. Tuan-tuan, kita kena tanya dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah sepanjang tahun ini, tuan-tuan, berapa kali kita dah khatam akan Al-Quran? Kita kena tanya 365 hari yang Allah bagi setiap tahun, tuan-tuan, berapa banyakkah bilangan selawat yang telah kita selawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hujung-hujung tahun ni kena muhasabah. Kena muhasabah tuan-tuan. Sejauh mana komitmen kita kepada jemaah, kepada perjuangan nak memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita kena soal. Sebelum mana kita disoal dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Sebab tu kita kena muhasabah. Kalau kita bicarakan sahabat tadi, tuan-tuan, subhanallah, walaupun mereka diuji dengan ketidakupayaan, dengan kecacatan, tetapi mereka lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, ada juga disebut bagaimana Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini tuan-tuan digelar sebagai Habrul Ummah, tinta kepada ummah. Dan juga gelaran Sayyidina Abdullah ibn Abbas Turjumanul Quran, kerana keluasan ilmunya akan Al-Quran, kekuatan hafazannya dengan Quran, kemahirannya dalam pelbagai bidang. Dan di kalangan para sahabat beliau juga banyak meriwayatkan hadis. Tuan-tuan, disebut pada akhir hayatnya dia juga telah diuji dengan kecacatan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Abbas, siapa yang pergi umrah dengan saya, dengan Tuan Deri hari itu, kita dah pergi ke Taif, kita dah pergi ke Masjid Ibnu Abbas. Saya agak lagi nak tengok. Tuan-tuan yang berbahagia, dan Ibnu Abbas ni disebut di akhir hayatnya dia kata apa? Dia kata, aku ni nak mati di Madinah rasa tak layak, dia kata. Nak dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya lain. Maka akhirnya tuan-tuan, dia telah membawa dirinya pergi ke Taif. Yang akhirnya tuan-tuan, dia wafat di sana. Ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni pun tuan-tuan di akhir hayatnya telah menjadi buta. Sebab apa jadi buta? Sebab banyak menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai buta mata tuan-tuan. Ini kata Ibnu Abbas. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala silam. Dan disebut Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang junior, yang muda. Dan walaupun dia muda, dia telah meriwayatkan secara langsung sebanyak 10 buah hadis
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga telah mengambil hadis dengan jumlahnya besar daripada para sahabat radhiyallahu taala alaihim yang lain. Tuan-tuan, walaupun dia seorang yang muda, tapi tuan-tuan bayang di zaman Sayyidina Umar, kalau kelibat Ibnu Abbas tidak kelihatan di dalam mesyuarat, makanya tuan-tuan tidak akan ada sebarang keputusan yang akan dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ini sangat menghormati akan kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mukminin mukminat rahimakumullah. Dan selain daripada itu, tuan-tuan, kita tengok siapa lagi, ialah Jabir bin Abdullah As-Sulami Al-Ansari, turut kehilangan penglihatan matanya pada hujung umurnya, tuan-tuan. Ini lagi seorang, tuan-tuan, seorang hanya disebut seorang tokoh di dalam bidang hadis. Di kalangan sahabat, beliau juga telah meriwayatkan akan hadis yang akhirnya, tuan-tuan, disebut dia juga telah diuji oleh Allah dari kehilangan penglihatannya pada akhir umurnya, dan disebut, tuan-tuan, di bumi Madinah beliau telah banyak memberikan fatwa. Dan fatwa ni apa? Fatwa ni dari kalimah dia panggil futia, fata tu pemuda. Bila kita sebut fatwa ni, tuan-tuan, maknanya hukum yang belum ada. Fatwa ni dibuat bagi menjawab persoalan-persoalan masalah hukum hakam yang semasa, yang mana hukum itu tiada nyata yang diterangkan baik dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya fatwa apa? Fatwa sembahyang secara jarak. Tuan-tuan, ni pun masalah saya tengok. Ada ustaz-ustaz dia faham bukan main. Macam baru ni di Terengganu satu masjid, saya singgah solat, dia kata solat jarak ni nanti Dajjal suka. Masya Allah. Dan suka-suka hati dia, dia kata Dajjal suka. Dia ingat gamuk Jawatankuasa Fatwa ni suka-suka suruh kita ni sembahyang secara jarak. Tuan-tuan, saya nak sebut satu je, ni luar tajuk ni. Saya nak sebut, tuan-tuan, berpandukan kitab Sirajul Munir, telah berkati Imam Khatib Syaribaini dalam mengulas masalah penyakit Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Allah Ayub ni, tuan-tuan, jatuh sakit sebab apa? Sebab kerana telah dihambus oleh syaitan. Syaitan ni dia suka. Syaitan ni dia suka para hamba Allah ni sakit. Sebab bila mana sakit tak boleh beribadah. Bila mana sakit sukar melakukan ketaatan, maka syaitan tu suka. Maka di sinilah ulama telah istinbat. Maka kalau kita solat rapat terbukti ada kajian ilmiahnya menyebabkan, tuan-tuan, menularnya COVID-19. Kalau solat dekat menyebabkan merebak, menyebabkan bila kita sakit syaitan suka, makanya, tuan-tuan, kena solat secara jarak. Jadi, tuan-tuan, sama Darul Ifta Mesir ke, Mujama' Fiqh di Saudi ke pun sebut benda sama. Kalau ikut Darul Ifta di Mesir, berpandukan presentation daripada Kementerian Kesihatan negara dia, tuan-tuan, dia meletakkan jarak sebanyak 2 meter. Kita letak 1 meter, Mesir letak 2 meter, tuan-tuan. Kita sebab berpandukan kepada keterangan pakar-pakar kita di Kementerian Kesihatan Malaysia yang diterajui oleh Tan Sri Datuk Seri Nur Hisham. Kita berpandukan dapatan itu. Sebab itu kita meletakkan jarak sebanyak 1 meter, dan itu, tuan-tuan, telah diperbincangkan di peringkat muzakarah, dipanggil apa ni, muzakarah fatwa kebangsaan, yang dihadiri oleh kesemua mufti-mufti, termasuk Ketua Polis Negara pun ada, Panglima Angkatan Tentera pun ada, Pengarah Kesihatan pun ada, Ketua Pengarah, dan kemudian ada lagi beberapa tokoh-tokohnya lain, yang ada nama mereka itu di peringkat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.
Hasil muzakarah ini tuan-tuan dibawa pulang ke negeri masing-masing. Dan mufti Kedah bawa balik ke Kedah, mufti Terengganu bawa balik ke Terengganu, mufti Kelantan bawa balik ke Kelantan. Bila bawa balik ni tuan-tuan, dibincangkan buat kalinya kedua. Bincang lagi di peringkat Jawatankuasa Fatwa Negeri. Ketua Polis Negeri pun ada, pengarah kesihatan negeri pun ada, dibincangkan. Maka bila dibincangkan tuan-tuan, dipersembahkan kepada ketua agama Islam di peringkat negeri masing-masing. Ataupun ada setengah fatwa kena bawa masuk dalam sinadun. Lulus sinadun, kemudian diperkenan oleh tuanku, barulah digazetkan, dikira sebagai fatwa. Jadi tuan-tuan, dipersembahkan kepada tuanku, tuanku pun setuju. Makanya tuan-tuan dibuat dah fatwa. Keluarlah fatwa sekian-sekian, kena solat jarak, adalah kapasiti kena tengok kepada jumlah jemaah, kepada kapasiti masjid. Semua itu dibincangkan berpandukan situasi semasa. Jadi di ketika berlakunya pandemik COVID-19, mungkin kelulusan di peringkat Sedadun tak diperlukan. Boleh fatwa terus direct dengan tuanku. Maka tuanku sebagai ketua agama Islam, maka baginda akan buat keputusan akhir. Sebab tu dalam tempoh PKPB tak sama. Di Terengganu tak boleh kuliah, sembahyang jemaah, solat Jumaat boleh, kuliah tak dibenarkan. Di Kedah kuliah boleh, dengan syarat 30 minit dalam bilangan yang tidak ramai, dan penceramah rentas negeri tak dibenarkan. Tu di Kedah. Jadi tuan-tuan ikutlah garis panduan negeri masing-masing. Tapi janganlah bila kita yang tidak terlibat ini tuan-tuan, sedap-sedap mulut nak cakap, sedap-sedap mulut nak sebut, sudahlah SOP dah berapa bulan, kes tak turun-turun, Masya Allah. Jangan bercakap macam itu. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya kepada ahlu zikir. Ahlu zikir ni bukan pegang biji tasbih tu. Makna ahlu zikir ini orang yang punya keahlian. Jadi kita kena tanya, kena tanya. Sebab itu muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya nak bagi ingatan pada malam ini, kita belum menang tuan. Kena ingat tu elok, kita belum menang. Dan peningkatan kes yang mendadak, kalau saya kira dipanggil apa, RO tu, kadar jangkitan, nilai jangkitan, kalau pergi pada luar, nyata baru saya baca tadi, makanya tuan-tuan, kes akan meningkat menjadi 5 angka. Tuan-tuan jangan main-main. Sekarang ni tuan-tuan, kita dalam fasa dipanggil apa, mitigasi. Sebetulnya tuan-tuan, kita telah tewas dalam memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Maka apa yang boleh kita buat sekarang, menumpukan kepada lokaliti dan individu yang telah dijangkiti. Maka dalam kiraan terbaru, kalau pattern ini berterusan dalam tempoh 10 hari tuan-tuan, berpandukan kadar nisbah penduduk, kita akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara Republik Indonesia. Dan kalau perkara ini terus berlaku, jangkitan ini terus meningkat dalam tempoh sebulan, tuan-tuan, kita akan mengatasi negara China berpandukan kadar nisbah penduduk di Malaysia. Ni bukan main-main tuan-tuan. Sebab tu jangan sonok. Orang Langkawi pun kena hati-hati, jangan sonok. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi balik kepada topik kita tadi. Makanya tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, Sayyidina Jabir bin Abdullah As-Sulami Al-Ansari merupakan seorang sahabah yang banyak mengeluarkan fatwa di kota Madinah, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dan jumlah hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ialah sebanyak 1540 buah hadis. Dan begitu juga kalau kita tengok mufti kota Madinah, mufti kota Madinah yang bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah Al-Ghazali,
Tuan-tuan, beliau merupakan perawi hadis yang utama daripada Ibnu Abbas. Tersenarai namanya di dalam Al-Fuqaha As-Sab'ah di kota Madinah di zaman generasi tabi'in, dan disebut beliau juga mempunyai masalah kecacatan penglihatan. Tuan-tuan, cacat, tetapi menjadi mufti Madinah. Tuan-tuan, 7 fuqaha yang utama di kota Madinah di zaman tabi'in. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan ini, kata ya Allah, hebat tuan-tuan. Dan saya sebut pasal mufti Madinah, ada satu hari itu saya pun malu besar juga tuan-tuan. Dan saya hari itu kena bagi khutbah di sebuah surau di Bangi. Jadi saya nampak ada satu orang Arab, dan saya pun tak tahu dia siapa. Dan rupa-rupanya tuan-tuan mufti Masjidil Haram, Asy-Syaikh Dr. Sulaiman As-Sulami. Subhanallah. Dia mari ke Pahang, singgah di Selangor, bertemu dengan Tuan Guru Presiden. Tuan-tuan, jadi makmum belakang saya. Ya Allah, huk bawa tu masa tu ku sekeh kepala apa dia tahu. Dan kalau abang bagi awal, kita suruh dia naik lah tuan-tuan. Mufti Masjidil Haram, bukan kecil-kecil anak, agak-agak orang. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, mereka-mereka ini individu yang kita kena hormat. Yang kita kena hormat sebab dunia menghormati mereka, negara menghormati mereka, alim ulama menghormati mereka. Jadi tuan-tuan, kita hormat kepada mereka atas kapasiti mereka mewakili dunia umat Islam. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala silat. Dan lagi kalau kita tengok, disebut bagaimana kehebatan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah Al-Huzali ini, disebut bahawa sanad riwayat daripada Al-Zuhri, daripada beliau, daripada Ibnu Abbas, termasuk dalam kategori sanad-sanad yang paling sahih. Dan sanad dia ni tuan-tuan, antara sanad yang paling sahih. Dan disebut juga bagaimana di kota Basrah terdapat seorang yang bernama Qatadah. Dan disebut beliau merupakan seorang tokoh dalam bidang ilmu tafsir, seorang pahafaz hadis yang terulung, perawi yang utama daripada Sayyidina Anas bin Malik. Pun beliau merupakan seorang yang diuji dengan kecacatan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebab tu kita bawa tajuk ni. Mudah-mudahan kalau ustazah kita di Bangi tu dengar, dan saya rasa sebab tuan-tuan tengok bagaimana dia yang Allah uji dengan kecacatan penglihatan, tetapi mampu buat program live mengajar Al-Quran di dalam Facebook. Mungkinlah satu masa nanti kita boleh bawa dia datang ke Pulau Langkawi selepas tamat PKPB di Selangor, insya-Allah. Nanti saya akan tinjau dengan rakan-rakan di Bangi. Kita nak tahu dia duduk di mana, dan kita bawa dia tuan-tuan, insya-Allah. Dan kita buat program khas. Kita buat pengkeras. Adalah beberapa program yang telah saya rangka, cuma tertangguh disebabkan kerana perintah kawalan pergerakan, termasuk Abang Zaman Islam, dan pun dah lama bagi persetujuan. Dan kita akan buat program tuan-tuan, insya-Allah. Beliau merupakan Johan Qori, bukan semata-mata seorang vokalis kumpulan Islam. Johan Qori di negeri Johor tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita akan bawa Abang Zamani bin Ibrahim ataupun Zaman Islam, dan untuk dia membaca Al-Quran, insya-Allah. Dan kita buatlah kerjasama dengan Sinar Harian, dan kita buat hari membaca Al-Quran peringkat Langkawi, insya-Allah. Kita libatkan pelbagai agensi. Tuan-tuan pun dah ada hubungan yang baik dengan AADK, dan kebetulan saya pun jawatan kuasa intidadah di Kulim, dan bahkan banyak terlibat di Kedah dulu. Jadi tuan-tuan, banyak program-program yang boleh kita susun atur untuk memberikan manfaat kepada umat ini tuan-tuan. Dari kita berbalah pada perkara-perkara yang tidak berfaedah.
yang menyebabkan kita tidak ke mana, sekadar membuka aib sesama sendiri, memburukkan sesama sendiri, adalah lebih bagus tuan-tuan. Kita melakukan sesuatu bagi memajukan ummah ini dan mengangkat martabat umat ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak nak memanjangkan kalam pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita yang dipilih oleh Allah, yang diberikan akan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini terus istiqamah. Terutamanya tuan-tuan perkukuhkan muafakat, pertahankan perikatan nasional insya-Allah. Kita buat yang terbaik, kita defend habis-habisan kerajaan negeri ini. Mungkin kalau saya tak sentuh isu politik ni, nanti banyak orang tak tahu. Sebab peliklah kalau kula saya ni tak sentuh isu semasa. Sebab nyatunya tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan di Kedah ni adalah beberapa isu besar. Antaranya isu membabitkan sadar. Tahu kan sadar syarikat air Darul Aman. Dan saya difahamkan oleh teman-teman di peringkat kerajaan negeri, di mana motivasi kita berhadapan dengan tekanan dan cabaran yang bukan kepalang. Sebab dulu ni tuan-tuan adalah tekun-tekun Cahaya Nur Nalip. Saya tak perlu menamakan siapa tekun ni, saya rasa tuan-tuan tahu. Dia lah yang banyak beroleh laba daripada projek air di Kedah. Kita nak kerat dia ni tuan-tuan daripada zaman, bukan nak kerat badan dia tu, nak kerat projek dia tu. Daripada zaman almarhum Tan Sri Ustaz Azizan. Tetapi oleh kerana kita tidak ada power di peringkat kerajaan persekutuan, kita tak boleh buat. Tapi alhamdulillah di zaman kerajaan Perikatan Nasional, kebetulan tuan-tuan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man memegang portfolio berkenaan di peringkat pusat. Makanya tuan-tuan sekarang kita telah berjaya mengerat segala projek-projek Taikun Cahaya Nur Nalip ni tuan-tuan. Maka mereka telah memberikan ugutan kepada Menteri Besar kita. Apa mereka kata? Sebagaimana kami buat kepada Datuk Seri Najib, maka kamu juga akan mengalami perkara yang sama. Maka sebab itulah Menteri Besar kita diserang bertubi-tubi tanpa henti tuan. Dan kita bersyukur di Kedah kita beroleh mineral yang baru, yang pulangannya tuan-tuan berbilion. Tak ada apa-apa, Pulau Pinang pula yang bising. Tu yang pelik. Hutang air tak nak bayar. Hutang air tak nak bayar, ambil dah balik Pulau Pinang tu senang. Sebab Pulau Pinang ni pun dulu Sir Francis Light telah menipu Sultan Muhammad Jiwa, menyebutkan kononnya Pulau Pinang tidak ada sebarang penempatan manusia. Sedangkan satu jurnal undang-undang yang saya baca yang ada di London, tuan-tuan menyebutkan bahawasanya di balik pulau ketika mana kedatangan Sir Francis Light telah ada penempatan Melayu Islam di balik pulau. Dan membuktikan bahawasanya Sir Francis Light telah menipu Tuanku Sultan Kedah pada waktu itu tuan-tuan. Maka bila dia telah menipu, tuan-tuan, kita boleh ambil balik Pulau Pinang itu. Pulau Pinang milik Kedah tuan-tuan. Tolong bayar hutang air sebelum mengkritik kerajaan negeri Kedah. Pada saya performan kerajaan negeri sekarang berada pada tahap yang sangat membanggakan. Dan kita pun telah melangsaikan hutang-hutang yang telah diwarisi. Hutang bola sepak, hutang macam-macam, kerja bayar hutang dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, insya-Allah ada kejutan. Bagi peminat-peminat hijau kuning, tuan-tuan ada kejutan insya-Allah. Next season kita akan melangkah ke pentas, ke pentas apa ni, AFL tuan-tuan, insya-Allah AFC. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk, kita akan langkah jauh masuk pula Liga Juara-Juara Asia insya-Allah. Jadi tuan, kita doakan yang terbaik kepada adinda saya Badrul Bakhtiar, kepada pemain-pemain Kedah yang lain. Kita doakan yang terbaik supaya tuan-tuan Kedah Football Club, supaya kelab kita yang baru ini insya-Allah akan banyak memenangi gelaran-gelaran baik di peringkat kebangsaan, di peringkat negara ataupun di peringkat Asian tuan-tuan insya-Allah.
Kalau gamak tak cukup pemimput, ramai pemimput Kemboja tu kita boleh bawa main insya-Allah. Li Wahid anytime boleh main, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, dan kita juga mendoakan ketabahan buat bekas pemimpin Bola Sepak Kedah Syafiq Ahmad yang baru ni telah diberikan ujian. Wahai Adina Syafiq, jangan sedih, la tahzan innallaha ma'ana, kerana Allah kasih kepada kamu, lalu Allah memberikan musibah kerana Allah ingin mengangkat darjat kamu, dan bahawasanya anak kamu itu menanti kamu di syurga Allah insya-Allah. Jadi kita doakan supaya dia bertabah tuan-tuan, dan tuan-tuan kita pun doalah banyak-banyak supaya musibah COVID-19 ini insya-Allah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat akhirnya pada malam ni saya nak ajak tuan-tuan baca satu doa. Satu doa yang telah saya terima daripada guru tercinta almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa. Doa ni saya rasa Baman dah hafal lah, sebab selalu dia ikut saya. Jadi tuan-tuan, doa ni saya ijazah belaka-belaka. Baik yang berada di dalam surau Raudhatul Jannah pada malam ini, ataupun kepada teman-teman yang mengikut kuliah pada malam ini secara banyak insya-Allah. Jadi dengar saya baca, kemudian kita baca sama-sama. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, Iqtasamtu billah, Fawwadtu amri ila Allah, Ma sya Allah, La quwwata illa billah. Boleh kita baca sama-sama. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, Iqtasamtu billah, Fawwadtu amri ila Allah, Ma sya Allah, La quwwata illa billah. Okay, alhamdulillah. Jadi doa ni tuan-tuan pun disebut oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya. Jadi tuan-tuan, doa ni kita boleh, kalau orang yang kena sihir, kita boleh pegang tubuh dia, pegang ubun-ubun dia, kita baca. Satu round kita baca 10 kali. Kalau jin tu tak keluar juga, baca lagi 10 kali. Itu satu. Yang keduanya, kita boleh gunakan medium, menggunakan air. Tuan-tuan ambil airnya, tuan-tuan baca sebanyak 10 kali, tuan-tuan hembus pada air itu, bagi kepada mangsa sihir itu minum. InsyaAllah kalau ada perkara yang pelik-pelik, dia akan muntah tuan-tuan. Dan yang ketiganya, sebagai membentengi diri sebelum tuan-tuan keluar rumah, terbit rumah, tuan-tuan baca, tuan-tuan hembus, ambil syarat arah tawaf untuk protek diri kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, termasuklah di dalam kita berhadapan dengan musibah COVID-19. Tuan-tuan, ini sebahagian dari ikhtiar batin. Maka kita baca doa ni, insya-Allah Allah pelihara kita daripada musibah COVID-19 ini insya-Allah. Jadi sekali itu dahulu, nanti saya akan WhatsApp doa ini. Marilah sama-sama kita tawakuf dengan membaca tasbih kifarah wa suratul As. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walilhamd.